Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada rakan-rakan stalkers semualah. Sebenarnya yang ini adalah first session kita, kiranya sembang santai bersama stalker-stalker yang tersohor dalam Malaysia lah. Ini kiranya session kita untuk kira borak-borak, platform kita untuk lebih kepada sharing session, bagi idea, bagi tips. So, topik malam ni agak panas juga sebenarnya. Tapi sejuk-sejukkanlah diri anda ya. Okey, topik malam ni dia sembang kacing lebih kurang income seposen tajuk dia. So, bersama-sama saya ada dua orang. Rakan stalkers juga. Iaitu Tok Ngulu kita yang pertama Tok Ngulu kita Encik Mahathir. Say hi sikit Mahathir. Macam encik-encik lah. Encik apa, encik-encik biasa lah. Okey, dan yang kedua Encik Faiz Zaki. So, Encik lagi. Encik, okey, bro Faiz Zaki. Okey, saya nak perkenalkan lah. Walaupun semua orang dah kenal Tok Ngulu, dah kenal dengan Faiz, kita saya bagi sikit background dia lah. Ya, macam Tok Ngulu ni dia start join submit dalam stock agency semua sejak tahun 2011. Dan sekarang ni kalau kita tengok kita ambil satu lah, dia dekat Shutterstock Malaysia, Shutterstock dia ada lebih kurang 151,000 keping gambar. Aku ingat dalam Malaysia ni mungkin dia top lah kan. Dalam dunia aku tak tahu. Tapi video dia pun tak kurang daripada 10,000 footage dekat dalam Shutterstock. Betul Tok Guru Betul. okey. So yang kedua Bro Faiz ni dia lagi lama sebenarnya daripada Tok Guru. Kau ingat kita orang ni government department ke? Aku ni lah government. Aku pun tak ada encik kalau panel yang kedua yang berbahagia Encik Faiz Zaki. Oi, yang berbahagia pula. Okey, Faiz ni dia lagi awal. Dia sejak tahun 2007 dan dia submit dekat mana-mana agensi lah. Betul Faiz Betul. Saya submit kat okey. Saya rasa dua orang ni ada menarik lah kalau kita nak dengar dia punya idea, kupasan ke pandangan dia ke tentang topik pada malam ni, iaitu income seposen. Okey, first kali aku nak jemput lah Matiau. Matiau, orang panggil dia Matiau, Tok Ngulu, apa lagi yang nak panggil dia ni? Segala macam panggilan pun aku pun sampai dah tak tahu apa orang panggil dia. Matiau, tolong ulas sikit. Ulas sikit tentang income seposen ni. Apa pandangan bro? Pandangan aku dia income seposen ni Shutterstock dia kenalkan commission baru lah start daripada bulan 5 tahun lepas kalau tak silap aku. And then so dah tak ada dah lah dia lifetime earnings apa semua kan. So it's based on different levels lah, daripada level 1 sampai level 5. And then dia ada certain percentage daripada berapa yang buyer beli kita punya gambar tu. Tapi dia orang kata kita punya commission tu dia tak akan kurang daripada 10 sen. So if that is the case, so banyaklah yang kita dapat gambar bila kita jual ni, buyer beli kita dapat commission 10 sen apa semua kan. And then satu lagi yang banyak stalkers berbulu lah kata kan, sebab kita kena reset every 1st January every year, reset ke level baru. So macam contohnya hari tu masa dia orang buat perkenalkan benda ni tahun lepas, aku ni dah level 5 dah kan. So sekarang ni bila 1st January tu aku turun balik level 1. So hang tak boleh maintain momentum yang hang dapat tu. So every year hang kena reset balik semua kan. So itu basically apa yang Shutterstock dia lah. Actually dia orang perkenalkan commission baru ni kan. So hasil daripada tu ramailah stalkers semualah yang marah, yang berbulu, fras apa semua, whatever semua kan. And dia orang ada buatlah satu grup baru, stock coalition, all these things semua untuk basically objektif dia untuk fight bagi kita fair commission price lah actually kan. So itu basically dia background lah yang sales posen ni. Okay. Faiz,
aku nak tanya kau lah, sepanjang sejak daripada diimposkan kalau tak salah dalam bulan Mei tahun lepas kan. Ya. Dia start balik, dia belum start reset lagi kepada level 1, Ya. tetapi income kita dah start terima 10 sen, kemudian adalah footage kita yang mengarut-ngarut RM1 lebih, ada yang sen-sen pun footage. Ya. Aku baru terima last week kot, sen-sen je footage aku. Betul. So engkau punya efek teruk tak engkau punya secara keseluruhan dalam Shutterstock sendiri? Ya. So jawapan ringkasnya ya, dia efek teruk. So contohnya lah kan. So in monthly kau boleh dapat dalam $500 for example. So dengan adjustment commission ni, you will get somewhere around $100-200 sahaja. So for those yang dah selesa dengan $500 punya income, maybe dia macam okay lah, boleh budget bulan ni nak buat apa dengan duit tu, dah convert kepada ringgit Malaysia, nak beli tu, beli ni, bayar bil for example kan, bayar kereta ke apa. Tiba-tiba bila commission dia dah turun macam ni tu, yes, memang ada impact. Kan? Impact tu yalah, kita masih lagi cuba nak stay on the positive side lah. I mean, after all, this is the money, kan? Cuma tu lah, kalau let's say Faiz, kejap. Sorry ganggu ada komen sikit daripada kawan-kawan kita kata suara kau slow sikit lah. Oh, iya ke? Tak dengar? Cerita. Okey, baru jelas. Sebab Mahathir, dia kata Mahathir tadi suara kuat, tiba-tiba Faiz suara slow. Macam mana? Okey, sorry kacau. Okey, sambung balik. Okay, so tambah-tambah lagi bila dah start January where everything nak kena reset, you daripada you earn $500, so turun jadi $200, January reset, rasa-rasa berapa boleh dapat? Kan? Obviously less than that lah, which is sekarang ni semua orang merasa kot dia punya sales per month dia turun agak teruk, kan? Okey, kalau kita tengok start daripada bulan 4, bulan 5 dulu dah start ura-ura dia nak buatkan, imposekan gaji minimum, kemudian reset every 1st January. So yang aku sendiri tengok lah, ada banyak pendekatan yang stoker satu dunia ni ambil. Ada yang sampai tutup account, silent terus account dia, tak nak Shutterstock jual. Dan dia cuba cari platform yang lain. Yang kedua, ada yang ambil status quo je, tak nak submit. Ni lebih kurang macam aku lah. Aku lah yang malas ni, muka ni malas lah. Jadi ambil status quo, aku biar dulu dekat situ, biar dia still generate income, tak ada masalah. Dia memang akan kurang sikit, tapi lagi teruk lah sebab aku tak submit. Ada yang ambil pendekatan macam tu. Ada yang ambil pendekatan, dia try explore kepada agensi-agensi lain. Agensi lain, ada banyak agensi-agensi lain. Ada pula yang ambil pendekatan, tak apa, ini rezeki Tuhan bagi. Dia still submit dalam Shutterstock, dia still submit dekat Adobe ke, 123RF ke, dia akan submit juga. Nak minta tanya pandangan Mahathir lah, engkau lah, Matiau. Mahathir macam gila manja siu aku panggil Mahathir, nyampah tu. Okey, Matiau. Mahathir so. Okey, Matiau, kau punya pandangan tentang diorang punya strategi lah untuk surviving dia macam mana? Actually, kalau nak cerita back story kan, dia hal potong commission ni bukannya satu agensi je buat. Actually dah banyak agensi yang buat dah. Aku ingat, aku remember ni time Hendrik masa kerja kat 123RF kot. Hendrik ada kan, Hyperspeed kan. So masa aku mula masuk tu, dia 50% kan, 50% commission dapat kat kita, 50% kat agensi kan. And then sekarang ni pun dah lepas tu lah dia dah turunkan commission dan semua kan. Sama juga agensi lain macam IM, tengoklah Sifu SK dapat 0.01 sen kan. Dan sebelum tu iStock pun dah potong commission. Banyak dia orang punya yang, tak silap aku, eksekutif kot, dia orang punya contributor tu ada satu macam special lah, dia khas kan, eksklusif kan. Itu dia orang pun semua lari, itu dia orang buka StockSys kan, StockSys. Tapi StockSys ni nak masuk memang susah gila lah. Dia orang macam banyak dia punya memang regulation dia very tight semua kan. And then deposit foto sekarang pun, dulu aku biasa dapat 36 sen macam tu kot. Sekarang ni dah 20, aku cerita kat bila 23 sen, 26 sen 27 sen, sorry. Satu gambar kan.
Tentang Shutterstock ni pun actually masa last sebelum dia orang kurangkan commission ni, before that pun dia orang dah kurangkan commission untuk video. So video tu dia orang buat macam model aku tak ingat apa lah, tapi kita jual Faizal Shaufi pernah dapat RM1.5, aku pernah dapat RM1.5 ni apa semua kan. So memang trend dia memang menurun lah. So balik pada soalan hang tu, nak tak nak stalkers yang bergantung dekat submission dia online untuk jual online semua kan, terpaksa cari platform lain lah. Macam tak payah pergi kat online lah. Macam aku sekarang ni aku fokus duduk dekat YouTube kan. So sebab hang kena tengok benda ni secara keseluruhan kan. Hang nak earn income online tu daripada platform apa. Kalau macam kata dulu hang buat micro stock je kau dah boleh hidup lah kan. I mean boleh sedap-sedap dapat lah kan. Sekarang ni hang nak multi platform lah benda-benda semua kan. So macam aku buat YouTube sekarang kan. So okay lah, alhamdulillah lah sekarang ni kan. And then ada juga yang lain tu aku dengar lah member ada buat macam forex ni apa semua kan. So aku tak ada nak kata baik, nak kata bagus apa semua. Ni masing-masing punya telahan lah, masing-masing punya cara lah nak buat macam mana kan. So nak depend betul-betul dekat microstock macam dulu memang susah lah sekarang sebab commission memang dia orang cut gila kan. Across the board all agencies. Okay, kesimpulan dia yang bila Mateo cakap ni, aku rasa ada stalkers yang full time buat. Itu yang memang akan terjejas terus sebab yang itu dia punya sumber pendapatan 100% dekat situ. Tapi ada yang buat secara part time. Maksudnya maybe dia ada kerja tetap yang lain. So yang ini dia income. Kau ada kerja? Aku tak cakap aku kan. Aku cakap in general. Ada orang yang dia ada kerja tetap. Jadi bila dia buat part time, dia akan terjejas juga, tetapi dia ada macam safe deposit dia lah. Dia ada gaji tetap dia, monthly dia ada. Jadi yang itu akan terjejas. Tetapi dia tak efek sangat. Jadi ada yang ambil pendapatan bila dia terjejas sebagai side income ke apa ke, kadang-kadang macam Mateo pun dia akan explore benda yang lain. Try explore YouTube. Ada kawan-kawan yang join forex ke, jual emas ke, atau apa-apa sajalah, buat Grab ke, sebab benda ni dia melibatkan kita punya periuk nasi kan. Jadi macam kau Faiz, kau kiranya macam part time saja dalam ni kan, dalam stock microstock ni. Jadi bila income kau dah turun, apa kau punya strategi? Apa kau punya plan lah untuk cover balik ke, ataupun usaha kau yang kau try macam mana untuk kau positifkan balik benda yang yalah, sebab masalah COVID ni pun bukan siapa boleh jangka pun tahun lepas kan. Tiba-tiba je hit kita, ekonomi pun hit. Ramai yang hilang kerja. So macam kau sendiri personally, macam mana yang kau handle benda ni? So masa Shutterstock punya commission tu dah turun jadi 10 sen, actually aku dah buat beberapa plan dah. Antaranya ialah untuk pergi eksklusif kepada iStock Getty kan. So dah tanya beberapa sifu dekat Getty dekat iStock Images kan. Dia cakap actually if you went eksklusif, dia punya sales dia is actually quite good actually kan. So in order to do that, apa yang aku buat ialah you need to be a exclusive photographer. Bukan exclusive image je tau, exclusive photographer. Semua gallery yang ada dekat agensi lain, contohnya Shutterstock, Adobe 123RF tu, kau kena delete kan. So aku plan nak buat benda tu from the beginning kan. Nak delete satu persatu gambar kan. Dalam masa yang sama Adobe masih lagi bagi commission kan. Shutterstock tiap-tiap bulan konsisten. Mana lagi 123RF pun baru-baru ni dapat withdraw juga. So dekat mana part yang kita tengah jam sekarang ni, when you try to delete your photo, dia ada TNC dia tau. If you upload your photo today, 6 months later kau baru boleh delete, for example. Itu aku dapat, kalau tak silap, daripada Dreamstime kalau tak salah. So dah upload hari ni, gambar tu dah approve, you cannot, tak boleh terus delete. Not allowed. That is under TNC. So sebab itu aku pun baru tahu.
Kan? Oh, Alamak. jadi memang kau tak boleh nak delete kira on the spot kau nak Tak, delete tak boleh lah. tak Dia boleh. akan ada macam tempoh Dia ada tempoh tempoh apa orang kata? untuk Tempoh berkabung dia lah. Kan? Tempoh dia orang dah dapat untung lagi lah. Betul. Ya. So for example, banyak foto dengan video banyak foto saya upload dekat Alami. Alami actually saya make 0 sen, tahu tak? 0 sen. Tapi nak delete dia punya tempoh berkabung dia sampai Februari tahun depan, which is sakit hati, tahu tak? Tahun depan Yeah, 2022. Sorry. 2021. Februari tahun ni dah 2021 dah. So sebabkan tu saya tak boleh nak jadi eksklusif iStock/Getty buat masa ni. Masih lagi tersangkut dekat sini, masih lagi earn micro income. Jadi kiranya macam engkau nak buat keputusan tu susah sikit sebab kau nak delete ambil masa. Betul. Kemudian kau dah jadi eksklusif dekat sini pun belum tentu menjaminkan income kau dapat the first month tu dah kira masuk. Tak ada jaminan kan? Betul, tak ada jaminan. tak Jadi ada jaminan. kau macam kau ambil satu risiko yang besar jugalah untuk kau tutup agensi-agensi lain yang mana income dia setiap bulan walaupun rendah still ada juga. Betul. Okey, Matiaw nak tanya walaupun kau affected dengan Shutterstock pun ada menurun ke apa, kepandangan kau sendirilah tentang income 10 sen ni, kacing 10 sen ni, still Shutterstock ni relevan ke tidak buat masa sekarang untuk stalkers? Aku tengok macam ni lah, aku tengok kita ni much more better daripada stalkers yang duduk dekat US kata ataupun dekat Europe apa semua kan. Sebab semua ni pasal exchange rate. Kita kalau macam 10 sen tu kita dapat apa 40 sen sini kan. Right? Dan macam mana pun ni aku ada post kot dekat dalam kita punya group kan. Kita ni much better sebab kita punya exchange rate duit kita rendah daripada USD kan. Memang income tu memang turun banyak gilanya. Aku punya pun almost aku kata tu dalam 70-60% tu kan sebulan kan. Tapi regardless sebab kita ni buat part time, kita still untung based on exchange rate lah. Macam kata kalau aku dapat 500 pun, kalau aku kalikan 4 dah berapa? 5 kali 4 20 dah ada RM2,000. Siapa nak bagi RM2,000 kan? Betul lah. So memang kita frust lah tengok yang 10 sen ni. But then kita tak semuanya kita earn 10 sen kan. So ada yang kita dapat macam ED, license extra enhanced license ni apa semua kan. Kalau macam kata hang punya gambar power, orang nak actually memang ada harapan lah untuk dapat dia orang beli bukan subscription license lah. So dia orang beli ada licenses ni apa semua kan. Ada, tapi it's not as much as what you earn before lah. Simple je lah benda tu. So kalau kau kata kalau kau tanya aku berbaloi ke tak, sendiri tanya lah kan, sendiri tanya diri sendiri lah. Aku sebab aku je pot besar, so walaupun orang kata kalau aku tak shoot apa semua pun, still lah punya sale tu dia continue kan, benda-benda tu sebab ada je orang nak beli ni apa semua kan. Depends on tiap-tiap individu lah benda tu kan. Macam geng-geng kita yang buat video, Azairi, Hafiz semua kan, dia orang punya view is different because dia orang main memang duit tu memang besar kan. Beli video 1, 23, 24 sekarang lah, aku tak tahu, tak ingat kan. It's different dengan kita yang jual gambar ni dengan video ni kan, sebab kita depends kat dua kan. Dia orang kalau dapat 40 sale sebulan pun, I mean dah berapa kalau satu sale tu $23 something kan. Lagi banyak daripada kita kan. Kita dapat sale ni kan. So itu yang dia different lah actually. Zeri dengan Hafiz kalau ada jangan marah ini aku punya opinion ya. Zairi ada? Ada. Hafiz belum masuk lagi. Zairi kata Faiz kena pakai mic RGB baru dengar. Apa kan kejap lagi kita open forum nanti boleh tanya soalan live. Sekarang lagi 2 minit.
Okey, nanti kita akan bagi link dalam FB page dan juga dalam YouTube ni. Siapa-siapa yang nak sama-sama join kita borak-borak dalam YouTube ni, janji ada dia punya webcam lah. Jadi kita pun nak tengok muka masing-masing kan. Perkenalkan diri, kemudian apa soalan dia, direct straight to the point je. Kita nak tanyakan kepada Faiz ke ataupun Matiau. Okay? So yang tadi Matiau cakap tadi exchange rate tadi betul. Sebab apa? Yalah kita duduk kat Malaysia bang, teh tarik RM1, RM1.50. Kau cuba duduk dekat France, satu teh tarik kecil pun, bukan teh tarik lah, dia punya tea, coffee dia pun RM60-70. Kan? Kau nak beli nasi lemak kat sini dapat RM2. Dekat UK mungkin RM20. Jadi disebabkan macam tu kita terasa juga gaji tu turun, tetapi still besar untuk kita lah kan. Kalau Mat Saleh memang terasa 10 sen bang. Apa benda sangat dia orang boleh beli kan. Okey, pasal cerita tentang tangga gaji ni. Betul lah kan. Tangga gaji ni, yalah kita ada level 1, level 2 sampai level 6 kalau tak salah kan. Betul. Kau cecah 100 permulaan kau akan terima 10%. Kemudian kau cecah 100 gambar saja, kau terus naik level 2, boleh dapat 15%. So nak tanya Faiz lah, kau punya pengalaman daripada awal tahun, ini dah awal tahun 1 Januari, ini dah masuk 30 Januari tau, dah nak habis. Kau punya pengalaman tentang level ni macam mana bro? Aduh, sakit hati tengok sial. Terang aku cakap kan. So tapi kau dah naik level 2 tak? Dah naik level 2. Level 2 tak membawa makna kan. Still 10 sen masih lagi dapat. Pun kita tak faham. Kata dah naik level 2 kan. Kenapa 10 sen lagi masih ada kan? So untuk bulan ni, hari ni dah 30 hari bulan, $100 pun tak sampai lagi tau. Berat juga sakit lah. Kalau kau letak cash out $100 memang tak sempat cash out lagi lah this month. Kena tunggu next month lah. Kalau tak 30 kan, paling minimum pun. Kena letak 30 lah. Betul. Tapi Faiz, aku ada satu pandangan aku lah, yang mana benda ni aku pernah cakap dengan Matiau lah sebelum ni. Antara kalau katakan kau income kau dapat still kau besar pun, sekeping gambar kau jual RM1.50 contohnya, berbanding dengan 10 sen. Tapi kalau kau jual tak banyak, kau sebulan tu dapat satu je, kau dapat RM1.50. Tapi kalau 10 sen ni kau jual 10 keping, kau dapat RM1. Betul? Betul. Tapi kemudian kau naik gaji, RM1.50 still tak naik gaji lagi. Betul tak? Jadi volume tu penting juga bagi aku, sebab kau nak naik tangga gaji. And then kau punya commission pun boleh naik untuk next level punya lah. Kan? So kita tanya Matiau lah, kau dah naik level berapa dah bro? Rahsia Semua orang nak tahu lah. Kat kita ada rahsia lah. Level 4. Wow. Aku tengok Saiful pun juga. Video berapa? Kan tengok yang brother kita Muhammad Saiful kan. Seminggu je dah naik level 4 dah. Oh gila laju bang. Kita start gear 1 dia terus siap gear 4 bang. Sangat. Memang power lah Muhammad Saiful. Itulah. Okey, kita baca komen dulu Suhana Sufian kata cantik baju Encik Faiz pakai. Encik Faiz cantik baju Encik Faiz. Encik lah. Ada Pak Mat pun footage 26 sen. Aduh sedih bang. Dan lain kita check balik exchange rate, good point. Matiau, welcome stalkers. Minggu depan lepas cash out bolehlah sambal mic RGB. Faiz. Dia orang tunggu kau beli. Kemudian kau tunggulah Azairi tengah tunggu je kau nak bagi giveaway RGB punya headset. Okay. Kalau untuk giveaway apa semua tu kita tengah plan. So untuk episod pertama kan kita newbie live stream newbie, mana ada duit. Yalah betul lah. Kita share ilmu. Kita hadiah tu nanti dulu. Kalau ada orang sponsor lain lah kan. Hadiah kau pergi tengok channel Hyperspeed Hendrik je. Hendrik dia bagi 64 gig micro SD. Micro SD dapat kita promotekan sekali lah kawan-kawan stalker kita juga. Hendrik pun ada buat channel dia juga. Dan dia bagi giveaway 64 GB bro, 2 keping. 64, 3 bang. Satu lagi dia buat kat Facebook live kot. Dia dua dia buat live stream semalam. Semalam ke bila? Semalam kot. Semalam. Satu micro SD card 64 dekat FB. Betul tak Eric?
Aku rasa sebab dia happy tau bang. Sebab apa? Dia baru cecah 1,000 subscriber sehari tu. Oh, okey. So dia bagi giveaway kan. Tahniah lah Hendrik. Tahniah bro. Okey, Ya. Aku dah promote Hendrik So Hendrik punya YouTube channel Hyperspeed. Hyperspeed the Hyperspeed. So korang pergi kat sana, dia lagi pemurah sebab dia dah lama dah jadi ni. Hendrik baru jawab tu. Dah habis dah kad tu. dah. Tadi dah bagi, dia kata dah ada pemenang lah tu. Aku Alip dengan Hilal tengah tunggu lucky draw. Aduh wai. Malam ni kita sembang je dulu. Belum ada yang laki lagi Semua lelaki, ada perempuan seorang. Itu je. Lucky draw tak ada. Channel lu duit tak ada lagi. Ini YouTube pun tak ada bayar apa lagi. Rick, kalau kau share kau punya link YouTube tu dekat ni. So kita akan klik subscribe lah, siapa yang belum subscribe lagi tu. Kita okey. So siapa-siapa yang nak join kita borak atau nak tanya soalan ke apa ke, Matiau nanti akan postkan link Matiau. Dalam ruangan komen. Apa ni Faiz, hang post tu lah Faiz. Dekat mana nak letak? Dekat ruangan komen YouTube satu, dekat Facebook grup MM satu. Okey, kejap. So kalau kita balik ke persoalan Sposin ni tadilah. Yep. Aku tengok dia punya income dia macam Matiau kata tadi, bukan semua kita dapat Sposin. Kadang-kadang aku terkejut je tengok gambar aku $10 pun ada jual gambar, bukan footage. Jadi benda tu still kita nak baca game Shutterstock ni tak semudah macam dululah. Macam dulu kita tahu okey kita dapat 36 sen ke apa ke. Kita punya footage boleh pergi minimum pun $28 lah kadang-kadang tu kan. So rasa seronok tu dan kita boleh expect apa benda yang daripada Shutterstock ni. Tapi sekarang ni kita kata 10 sen tapi tiba-tiba dapat $10 kan. Jadi macam Faiz, kau ada apa macam aku juga ke dia punya income dia? Ada. Macam kau juga. Aku punya income memang tak banyak tapi aku dah naik level 2. Yes. Tahniah. Power lah ni. Bila dekat naik hari tahun ni? aku tak submit bang. Aku tak submit sejak Mac sejak Mei sejak gaji tu turun tu sampai sekarang aku tak submit. Aku terima income je. Dapat juga level 2 belum masuk Februari. Kau kecewa juga sebab tu tak submit ke malas je? Malas pun dia juga. Cerita balik pada hal tadi kan, income kau dah Clip packs untuk bulan ni terjual dalam $13.99. Clip apa? Aku check balik. Clip ultrasound anak aku yang pertama. Oh, nice tu. Yes. Oh, Mawadi nak join. Okay. Admit, yes. Mana dia? Terjual dalam $13. Hello Mawadi. Mawadi, gambar tak ada. Ada webcam ke tak ada webcam? Hello, Assalamualaikum. 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 Tak ada. Suara je? Suara je. Tak boleh suara je. Kena buka. Perkenalkan diri anda dahulu. Kenalkan diri dulu. Saya Mawadi. Dia Mawadi. Dia ranking nombor 2 microstalker dekat Malaysia. Di bawah Tok Pengulu Mata. Sembang kuat ni. Ya. Okey, ada nak tanya soalan dekat Matiau ke atau Kak Faiz ke? Tu nak nampak. Itu dia. Ini game tegar ni. Cuba tunjuk sikit. Apa dia? Tunjuk apa? Headset RGB. Ada Handset? Headset. Mana? Headset. Ni je lah kot. Lama. Apa ada soalan tak Mawadi? Kat Matiau ke atau Faiz ke? Ataupun kau nak beri pandangan. Atau kau nak bagi pandangan, kau nak tanya kau lagi lah lama sales bang. Adobe Stock punya pandangan. Ya, silakan Mawadi. Kan sekarang ni kalau ikut kita punya market, kalau untuk aku punya list, bagi aku Adobe Stock nombor 1 lah. Adobe Stock, boleh tahan Adobe Stock nombor 1. So yang
Shutterstock tu dah tak tahu lah, nombor 5 ke nombor 6 macam tu lah. Sebab harga punya hal lah kan. Kalau ikut aku punya Adobe lah. Adobe okay. So siapa yang tak ada Adobe ni dah boleh follow lah. Macam Adobe kau, ni ha. okay. Kau sendiri ada berapa agensi yang kau aktif submit bro? Semua agensi ada lah. Semua agensi ada. Nak kan deposit foto pun ada jugalah. Tapi kalau daripada segi kekerapan, sekarang kekerapan still Shutterstock lagi. Tapi walaupun kalau kata jumlah download tu banyak, tapi income sikit macam tak baloi lah. Yelah, dia kuantiti banyak tetapi amount dia tak banyak kan. Jadi memang kau akan dapat juga income tapi tak berapa tinggi lah berbanding macam Adobe Stock macam mana compare to Adobe Stock. Adobe Stock okay. Rata-rata kalau ikut average sekeping tu boleh dapat lah $2-3 macam tu lah sekeping. Ikut average lah. Oh, $2-3 lah. $2-3. Average lah, cakap average lah. Okay, Hendrik ada tanya ni, nak tanya kat Mawardi berapa income Januari setakat ni? Ikut Januari ciput dah lah. Berapa aja. Boleh kira dengan sebelah tangan lah. Muhammad Saiful, tahniah ada sembang microstock. Saya singgah kejap je, ada kelas stok malam ni. Tengok tu. Kau tengok Saiful ni dah level 4. Laju gila lah. Dalam masa seminggu kot. Dalam masa seminggu. So Zairi kata ingatkan abang tu dah tak buat stok, main COD je. Bukan kau hari-hari lepas ni. Aku Alip tanya, Adobe ada bagi lagi ke bonus untuk redeem produk Adobe? Ada ke? Tak tahulah. Aku dulu dia ada bagi aku satu offer untuk setahun lah. Tapi yang itu pun aku tak aktifkan. So lepas tu aku dah terdapat lagi dah. Tak tahulah yang lain. Tapi rasa tak ada kot. Rasa sekarang dah tak ada. Tak tahu yang lain macam mana. Okay, Adobe Stock makan subs pun sedap juga kata Jaiz Anwar. Makan subs pun sedap juga by Tendence. Ini aku tak tahu. Yang buat TikTok pun jual gambar. Ini aku tak tahu. Apa benda tu? Siapa tu? Nazir Azari. Tahu. By Tendence ni siapa? ByteDance. Allah, aku baca. Kau ni kata belajar lawyer. Yang buat TikTok pun jual gambar. Aku tak join TikTok bang. Tak, kita mana aku nak tahu nama tu. TikTok ni sebenarnya. Kan, actually TikTok ni one of the platform yang buat duit. Tapi boleh buat duit dah? Yes. Kau tahu siapa dia punya market target dia, siapa audience dia. Kan, which is untuk orang-orang macam kita lah. Dia untuk younger generation. Yalah. Yeah. Aku ada tengok juga tu. Not necessary kau nak menari, berjoget semua. Tapi ada yang mengajar dekat dalam TikTok. Aku tengok cikgu pun guna TikTok juga kan. Jadi actually ada. Dia bukannya menari dengan menyanyi je. Jadi dia ada actually cara kau lah. Macam mana kau nak gunakan TikTok tu. Tapi sebab awal-awal waktu dia keluar dulu orang duk menari, berjoget semua. Orang ingat yang tu je. Tapi ramai platform-platform untuk mengajar semua. Kadang-kadang dia orang guna TikTok juga. Okay, Faiz Amal tanya, apa niche popular untuk video stock? Subjek apa kerap laku untuk mula, untuk starting? Aku ingat tanya dengan Matiau dululah Matiau. Kalau kau buat video. Maksudnya genre lah aku rasa. Apa genre popular untuk video stock? Subjek apa kerap laku untuk mula? Yang kalau untuk video ni, kalau kau baru nak start, apa yang senang nak jual bagi kau lah? Aku video ni, aku banyak semua editorial sebab aku bukan tak ada pergi buat macam conceptual semua, tak ada. Aku sebab masa aku duduk kat Jepun tu, aku terus buat editorial. So banyaknya video aku semua editorial memang banyak yang laku lah. Okay. Conceptual aku tak buat. So semua editorial. So aku tak boleh nak bagi pandangan aku. Maybe Hafiz ke boleh ni. Aku ingat sebab memandangkan dua-dua orang yang ada dekat sini, dia selalu buat kelas, sama ada kau ambil landscape ataupun buat shoot model talent ke apa ke. Nak tanya dekat Mawardi dululah, kita punya tetamu undangan. Sebab kau kadang-kadang buat jalan-jalan dekat KL lah apalah, sometimes ambil gambar-gambar model ni. Tapi apa yang kau tengok dalam satu-satu photoshoot, sama ada foto ataupun video tu?
Okay, first of all nak bagi tahu lah sebab video tak apa, gambar tak apa cantik sebab malam kan. Ni pun kat bilik ni. Okay, so sekarang ni kalau ikut normal, biasa kita macam aku punya event aku akan buat at least sebulan sekali lah. Tapi sekarang ni kita ada kekangan pasal pandemik ni kan. So kita pun tak boleh nak keluar. So baru-baru ni pun ada deal dengan talent lah. Tapi talent ni pun cak ayam juga. Sebab dia tahu sekarang ni market kita dah down, pandemik semua. Tapi bila tanya rate, dia still nak rate mahal. Rate mahal tu bye-bye lah. So sekarang ni kalau kata ada buat jugalah untuk talent punya foto ada buat juga. Tapi lebih kepada kawan-kawan je lah. Ya, last time tadi aku, Faiz dengan Henry ada buat lah. Ada buat untuk sekarang ni isu macam COVID, pandemik kan. So kita buat tu dulu lah. So sekarang ni kalau kita nak buat pun buat lebih kepada medical punya ni lah. So sekarang ni kalau kata vaksin dah nak keluar. So kalau kata untuk ambil gambar-gambar produk still life yang berkaitan dengan vaksin boleh cubalah. Itu pun kira masuk jugalah untuk masa ni. Kiranya tapi kalau kesimpulannya kau kena aware dengan situasi semasa lah. Maksudnya kalau cerita COVID kau lebih fokuskan kepada untuk topik tu dulu sebab tengah panas lagi sekarang ni, betul tak? Ya betul. Lagi satu sekarang ni bagi aku kan, kalau kata nak shoot foto ke apa, okey lah kalau kita dah ada basic knowledge tu, okey lah kita boleh buat sendiri. Tapi sebenarnya idea tu senang bhai. Kita just pergi kat mana-mana website Shutterstock apa, type je vaksin ke COVID ke, tengok dia punya popular tu, dah memang kita boleh. Sekarang ni memang senang. So sekarang ni tak semestinya, tadi lah orang kata kau ciplak idea aku, kau ciplak idea orang lain, tak semestinya lah. So sekarang ni bagi aku sabar rajin, dia boleh buat benda yang sama, okey boleh buat. Boleh proses macam tu je. Maksudnya kita benda tu sebagai rujukan saja. Maksud kita tengok apa yang popular dan kerap orang search, katakan gambar apa genre yang orang ramai cari pada waktu sekarang ni kan. Contohnya macam vaksin kau cakap tadi, kita boleh tengoklah mungkin ambil gambar botol ke, mungkin ambil gambar injection ke. Jadi benda-benda macam tu sebagai rujukan. And then kalau kau nak improvise tu lain cerita lah. Mungkin kau nak tambah dengan model ke, kau nak buat background color macam Heinz buat yang background color-color ke. Itu terpulang kat masing-masing macam nak improvise. Kan? Ya betul. Macam Faiz, kau punya pandangan tentang video ni, kau yang pertama gear kau dah lah mahal. Kemudian kau nak upah model lagi lah pula mahal. Kemudian kau jual footage tak sampai $1 bang. Jadi kau tengok benda ni, adakah dia menjatuhkan kau punya semangat untuk produce lagi ke, ataupun kau still tak apa, aku buat juga ke macam mana? Jatuh semangat kena terang lah, memang betul lah jatuh semangat. Kita bila kita nak plan satu outing tu kan, kita dah kira kos nak bayar model berapa, nak makan dia berapa, ambil dia dari mana ke sana ke sini, nak apa lagi kan. So macam beberapa tahun lepas saya tiap bulan saya buat outing, kita sewa Airbnb untuk shoot apa cityscape Malaysia, cityscape dekat Kuala Lumpur, tahu tak? Kita buat almost every month tiap bulan kan. Bila masuk ke zaman sekarang ni pandemik, none of this outing kita boleh execute, tak boleh. So kalau nak outing pun seorang dua saja, itu pun macam takut-takut juga sebenarnya. Sebab kita nak follow SOP apa masa time dulu kan PKPB bersyarat. Cuma kita takut juga nak keluar dan nak shoot apa semua tu kan. So kalau tanya what kind of video yang boleh jual, so saya bagi beberapa lah antara tips ni lah. If you can shoot landscape, go for tourism. For example, Malaysia, you bagi tajuk Malaysia kan. Malaysia sub dia Kuala Lumpur. Apa Kuala Lumpur punya landmark actually. Go for that kan, buat time lapse, buat short footage, buat people walking here and there kan. Macam saya sejak saya dapat idea untuk pergi ke iStock Getty ni, so apa saya buat ialah saya ikut dia punya brief assignment. Dia dah minta spesifik tajuk apa kan. Antara assignment yang saya buat beberapa bulan sudah, dan Mak Wadi pun ada join, ialah disuruh shoot people in the bad weather. Tajuk dia bad weather, so people in the rain. So
So hire seorang talent ni 3 kali shoot, hujan tak turun pada hari yang kita nak shoot tu. Kan? Hari lain hujan turun lebat, hari kita nak shoot turun dalam 5 minit 10 minit itu sudah habis. Itu tak jadilah gambar dia. So buat sampai 3 kali. So gambar masterpiece-nya tak dapat lah. Kata bersih kan. Salesnya pun belum lagi sebab dia punya tarikh tutup dia 31 bulan Disember kalau tak silap kan. Itulah. Okey, jadi apa yang aku nampak kalau daripada komen kau tadi Faiz, Ya. fokus kepada landscape, bagi aku dia lebih kepada macam mana kau nak manage kau punya cost disebabkan income kau dah turun dekat situ kan, dan tak ada jaminan untuk kau dapat sale macam dulu $28 kan, kadang-kadang tak sampai $1 pun. Jadi dengan kau nak kena incur cost untuk bayar model, untuk bayar lokasi, untuk bagi dia makan, transport kau lagi, so better untuk shoot video kau cari benda-benda yang kau boleh minimizekan kau punya cost, macam landscape atau kau macam Matiau tadi, Matiau pergi street katakan, dia dengan kamera je. Kalau kat Jepun tu, jadi dia ambil people, dia ambil building, dia ambil place of interest ke apa ke, benda yang tak melibatkan cost. Tak banyak lah. And then bila pergi dekat tepi-tepi tasik ke, kalau ada drone boleh fly drone. Aku rasa itu mungkin pada waktu pandemik ni lebih genre tu, cara macam tu lebih sesuai untuk kita lah. Tak salah untuk kalau katakan kau nak engage model ke apa, tetapi bendanya agak susah sikit sekarang ni lah sebab income tak menentu, and then kau nak keluarkan cost yang besar lagi. Waktu pandemik ni kalau main drone, cuba tanya si Syafiq. Syafiq, Midi, kau punya mic tu dekat sikit. Oh, okey. Kelkatu Studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain kita tengok tempat saya okey je. Nora ni ya, Nora NCS. Nora Carol ke? Nora Carol. Oh, NC, Nora Carol. Oh, okey. S Talker. Hello semua, hello. Nora ni pun kita nak tanya juga tips dia. Dia ni senyap-senyap dia pun, dia punya sale dia pun dengar boleh tahan juga Nora. Alami dia bau lah, alami dia. Ya. Alami dengan kaki bau. So kita tengoklah macam mana. So ada siapa-siapa yang kalau katakan nak tanya soalan boleh tanya terus dekat ruangan komen, atau kalau katakan nak join live, so boleh join kita sekali lah, ikut link yang kita dah bagi dalam Facebook. Orang nak join, saya tak klik accept tadi sebab tengah interview Mawadi kan. So siapa tadi nak join boleh klik link lagi sekali. Okey, Mawardi ada apa-apa nak tanya ke, apa ke, nak share ke? Tak ada. Tak apalah. Korang boleh on siapa lah. yang nak masuk? Tengok siapa tak antara audiens sini ada tak yang pakar-pakar vektor, tengok mungkin dia boleh share. Kita pun nak tahu feedback daripada vektor juga, tengok. Dengan pakar-pakar timelapse kan, macam Izairi, Hafiz. Mana dia orang ni? Kalau katakan ada genre-genre lain kan. Ini semua yang ada sini sembang aja ni. Kita nak yang pakar timelapse nya. Kejap. So tajuk hari ni kita sembang pasal sales posting kan. So better kita fokus baliklah dekat yang sales posting ni kan. Okay. Capek. Next live stream ni kita buat tajuk lain pula. Okay. Syafiq bukan buat vektor juga ke? Ajak dia masuk dalam Syafiq. apa? Syafiq. Syafiq. Vektor ada efek tak yang pasal itu aku nak tanya juga tu, sama ada efek exposure ataupun tidak, sale dia berkurangan ataupun tidak ke, nak tahu juga. Bagi aku punya vektor sama juga, exposure juga. Sama je exposure. Tapi sale dia banyak ke atau berkurang ke, macam mana bro? Sama je. So akhirnya vektor tak banyak. So kena cari siapa yang banyak vektor lah. Macam Hilal pun banyak vektor tu. Hilal mungkin dia boleh tahu je. Wah. Hilal join. Dia pun boleh. Join dia, klik link tu, nanti Faiz akan accept. So kita akan borak-borak tentang korang punya genre lah, sama ada vektor ke atau time lapse ke. Syafiq Anan kata vektor dah sepi, lama tak lukis. Yelah, kena melukis lah selalu kan, baru tahu kan. Kita tanya dengan Jaiz ke, kalau Jaiz ada online sekarang ni kan. So Jaiz klik link lah. Sekejap aku pasal sekali link. Hilal ada. Hilal. Jaiz pun ada. Ramai geng-geng vektor dalam ni.
Klik lah link. Kita nak interview sikit. 90% sales so far. Sebab Vector. Jaiz dia banyak buat vektor. Jadi nak tahu juga dia punya pandangan tentang yalah start tahun baru ni kan kita dah start gaji dari level 1 kan. So dia cepat naik level 2 ke tidak So ke. nak tanya Vector ni, Vector dekat Adobe ke dekat Deposit Dreamtime sale macam mana? Okey tak? Itu nak tanya. Sebab tempat lain tak tahu lagi. Okey. Faiz, aku forwardkan message dekat Jaiz link Boleh silakan. Okey, Jaiz, check phone. Phone yang tu ada isu tak, Faiz? Aku tak check lagi. Aduh. Phone kenapa? Sekejap, aku buka phone sekarang. Itu kan ada phone isu, orang tak boleh access dengan phone kan? Oh, okey. Tak apa, type je lah. Type dia punya link code tu. Faiz Zaman Rahimi, sales amount berkurang lepas turun level. Download sama dengan bulan Disember 2020. Maksudnya dia punya quantity download dia sama. Tapi dia punya amount definitely beza lah. Kan? Tinggal 10% je kita punya commission. Ni aku test dekat phone dah okey dah. Satu je aku nak racun sementara kat sini. Beli mikrofon Solocast. Aduh, kau ni kat dalam ni ramai gamer tau. Betul. Ramai kaki racun. Kau type Solocast, confirm Mawardi akan Google, dia check dalam Shopee. Kita dah macam ni, Hyperspeed buat giveaway mic Solocast. Nanti kita ramai Okey. kat situ. Okey. Kita Lagi dah satu sebut nama banyak kali dah, Hyperspeed. Ni dah banyak dah promo So lagi satu aku mungkin nak tanya on behalf siapa-siapa yang ada kat sini lah kan. So satu stok dia ada few level lah sampai level 6, level 1, 2, 3 kan. So dia kata kalau level 1 10%, level 2 15%, Correct. level 3 20% kan. Tapi tengok even kalau orang tu dah level 3 ke level 4 sama je 10% punya je. So, Masih lagi dapat 10%. Aku pun so masih commission dapat 10%. Commission tu cerita macam mana tu? So kalau kata even kalau kata level 5 ke level 6 sekalipun kalau setakat dapat 10% baik tak payah tak payah nak promote macam tu lah kan. Dia bagi orang harapan kan. Ke dia start the next month tu baru dia akan tukar kita punya amount. Maksudnya tunggu Februari baru dia naik ikut level kita. Tak. No. Dia itu term term kan. Term kicuan kan. Dia ada buat dia punya jadual semua kan. So actually bila ada based on package subscription kan, memang kita punya income tu actually dia bukan commission kita tu bukannya takat 10 sen je. Dia akan turun lagi bawah lagi daripada 10 sen. Tapi Shutterstock kata minimum any amount, the least yang dia tak akan turunkan setakat 10 sen je. Maknanya kalau macam kata package yang orang beli tu kita dapat katalah commission 3 sen pun actually kita akan dapat 10 sen. Kalau tengok TAM punya schedule yang dia buat itu. So apa tujuan dia buat level macam tu? Kita dapat 15%, 20% up to 40% katakan, but still kita dapat 10% juga income kan? Dia based on package subscription yang dia jual dekat buyer. Oh, so that means kalau macam kata buyer beli I don't know katalah enhanced lesson katakan. So kita punya rates tu so 15%, 10% daripada apa yang dia jual dekat buyer lah. Macam tu kan. Oh, okey. Dapat 10% daripada tu kan. Tapi kalau package subscription tu, kalau kau bagi apa semua, so katalah kita punya commission tu dapat 3 sen kan. Contoh kan. Kan lepas dia dah tolak dengan berapa dia pun dah dapat berapa bayar dengan dia semua kan. Katalah kita punya commission tu dapat kat kita 3 sen. Tapi dia akan tetap bagi kita 10 sen. Kita tak akan kurang daripada 10 sen. Benda tu. Kan? So, nak ikutkan yang 10 sen tu consider berapa persen tu? Kalau ikutkan lah. Aku tak tahu. 10 sen tu. Dia banyak variation dia punya package yang dia offer dekat buyer kan. Kadang-kadang kalau macam kata dia buat promotion ke benda ni semua kan. So benda tu betul masuk lah. Cuma dia janji dengan kita, dia takkan kita punya commission tu tak akan kurang daripada 10 sen. Kalau kalau ikut fact dia memang kita akan dapat kurang sampai 3 sen 1 sen macam tu lah kan.
Tapi regardless apa benda tu pun, aku yang tang komisen 10 sen ni, aku tak ada marah sangat. I mean, yelah, expected lah mana agensi yang pergi sekarang ni pun semua dia dah turun komisen kan. Yang aku marahnya kita kena reset level every year. Kan, maknanya kita punya strength tu cuma setahun je kan. Kalau kau dah sampai level 6, I mean, gila punya impossible nak sampai level 6 kecuali kalau kau duduk Africa Studio ke macam mana semua kan. Still benda tu kau kena balik ke apa ni, ke level 1 balik. Every January. Exactly. Itu je. Okey, yang Faiz Zaman Rahimi ada tanya, ada kemungkinan agensi lain akan follow polisi Shutterstock? Semua dah follow. Aku rasa semua dah follow kot. Memang dia, kecuali yang Sposen dan reset level ni Shutterstock je yang buat. Betul. Yang lain mungkin daripada tinggi dia still akan affect juga. Dia akan bagi commission tu rendah sikit. Tak sampailah 10 sen kot. Ada yang daripada 30 sen naik turun ke 20 sen lebih kan. Agensi lain dia still kira lifetime punya achievement kan. Betul. Tapi sekarang ni dah memang semua dah ada kurangkan commission macam aku kata di foto. Waktu PRF tu memang ni lah memang dah turun dengan dah semua kan. Even IM mula tu kita dapat sale ni tak. Mula bila dia keluar tu berapa $150 kan. Gila babi kan. Mula-mula kan. Mula-mula tu. Sekarang macam mana? Dah 0.01 sen. Aduh. Okey, Mawardi, aku nak tanya daripada banyak-banyak agensi yang kau submit kan, bagi 3 agensi yang kau rasa bagi engkau lah, yang income dia stable dan juga engkau akan proceed submit dekat agensi tu. So sekarang ni yang concentrate dekat 2 je lah. Satu Adobe, satu Shutterstock lah. Cuma 2 tu dulu lah. So yang lain macam Dreamstime ada upload tapi tak submit. Macam tu macam leceh sikit tu nak submit dia. Cuma upload je dulu. Tapi sekarang ni baru 2 je lah. Cuma 2. Adobe dengan Faiz, IM macam mana? IM nak tahu juga ni. IM aku dengar dia senang macam kita post dalam Instagram je. Tahu-tahu dapat duit kan. So macam mana IM? IM Kau kejam ni. Kau kejam. Aku ada terdengar orang cakap je. Okay, IM ni kalau siapa follow daripada zaman dulu tu kan. Dulu ingat tak, paling command pun, paling taik pun dapat $2 satu keping kan. $2. Kalau dapat $2, sekarang ni 1 sen pun ada, kata Alif kan. 1 sen pun ada, 2 sen pun ada. So, rasa sebelum Shutterstock, IM dah start dulu dah. IM dah start dulu drop ni. Kan? Baru dia without notice tu. Dia tiba-tiba je dapat 1 sen kan. At least Shutterstock dia bagi tahu dulu. Kita akan reset gaji the next year. Kan? Jadi macam Faiz. Nak tanya Kak Mawardi. Adobe Ham macam mana? Dia ada increment tak? Ada increase tak daripada bermula daripada dulu lah sejak zaman Fotolia yang peristiwa hitam tu? Biar je serah. Dulu masa Fotolia kena ban 2 kali lah sebab dia kata similar image. Kita nak dengar pendengar Mawardi dulu, welcome, tapi nak dengar Mawardi cakap dulu. Jais, kau kena off kan kau punya YouTube, volume YouTube. Dulu masa Fotolia kena ban 2 kali lah sebab dia tak dengar tu. Okey dah. Okey, Mawardi sambung balik. Okay, dulu masa zaman Fotolia kena ban 2 kali sebab dia kata dia mula masih dia kata similar image. Dia dah bagi warning tapi buat bodoh dia kan hantar. Lepas tu dia dah ban. Dia dah ban 2 kali. So dia kata kalau kali ketiga kena ban, dia akan tutup account terus. Lepas tu tak berani nak submit lah. Tapi bila Adobe dah ambil alih Fotolia, dia dah tak ada masalah similar image lah. Dia tak ada perkataan ban ke tak ban lah. So aku punya style, tahulah aku memang raja similar image lah. So aku akan submit dia. So sekarang ni apa-apa yang sebab kalau cara kat Adobe, bila Adobe ambil Fotolia, sale increase tu memang tinggi sikit. Sebab dia ada deal dengan Adobe kan. Memang dia okey sikit. So sekarang ni pun dia ada deal dengan satu klien lagi lah. Apa nama tu klien tu tak tahulah. Ada. Tapi sebab
Adobe jauh lebih beza daripada Photolia lah. So siapa yang dekat luar sana, kalau kata ni aku recommend memang Adobe lah. Korang pergi Adobe dulu first, baru pergi Shutterstock lah. Okey. Kita nak ucap selamat datang dekat Bro Jais Anwar Yop Johari. Oh, beri tepukan. Jais, dengar tak? Loud and clear. Nampak ke tak nampak ni? Nampak. Jelas. Okey. Cerita balik tadi soalan tadi. Aku off je ya. Continue. Okay. Okey, Jais, kau boleh cerita sikit tak tentang kau punya background dengan stok foto ni sedikit lah. Cerita sikit. Mungkin ada yang tak kenal kau ke? Perkenalkan diri anda. Stok foto ni start baru dalam 4 tahun lah, 4 tahun. 4 tahun majority submission kebanyakan dia adalah illustration dengan vector. Memang boleh siap makan. Monthly memang cash out every month. Tapi vector ni dia tak sentiasa mahal macam foto. Foto ni dia ada 20 boleh cecah macam dulu, kalau dulu kadang-kadang $20, $30 sekali dia dapat SOD kan. Tapi vector ni dia maintain dekat, kalau Shutterstock dia dekat OD tu yang dulu 188 ataupun 248. Dia konsisten dekat situ. Kalau kita main satu vector ni senang produce. Duduk sekejap kita boleh produce 10 vector tu. Bila kita tukar-tukar dia punya elemen lah, sebab once elemen dah ada, kita just tukar shape, tukar color, tukar arrangement. Jadi dia similar tu memang tak ada. Jarang kena tangkap dengan similar lah. Tapi yang bagusnya vector ni dia punya konsisten. Kalau kena hit satu-satu benda yang niche area, so kita akan dapat frequent. Bila kita buat satu vector tu, macam masa COVID start. So masa COVID start, then kita buat elemen-elemen COVID lah. COVID, lepas tu elemen-elemen yang macam work from home, elemen-elemen yang macam macam video conference. Tapi semua tu simbol-simbol tu memang dah ada, kita just recycle. So setiap satu vektor yang buat, dia main volume. Volume tu satu vektor 40 ke 80 sales tu, itu boleh dapat. Maknanya 40 ke 80 tu dalam masa lebih kurang 3 bulan. Jadi kalau kita banyak produce, so dia tak ada masalah. Tapi vektor ni dekat Shutterstock dia agak rugi sikit sebab dia sekarang main 10% kan. Kalau kita tengok dekat Adobe, sebab dia 36, 66, 69, 99, semua itu kerap. Dia panggil subs itu. Kita target 99 sebenarnya, 99. So 99 sen dah macam RM4. So kita main 99 almost every day. So gap antara Adobe dengan Shutterstock dengan download yang sama, katalah 100 download, Shutterstock dia punya income short dalam 60%. Oh, so 60% sebab dia 10%. Yang tu kalau 10% minimum 30 sen lebih kalau vector. Adobe. Dekat Adobe. Kalau dekat average dia ada tiga price lah. 36, 66, 69 dengan 99. Itu memang frequent. So dia main dekat 3 harga. 3 harga ni kita macam tak kisah. So macam nak kata average 36 selalu tak juga. Jadi 3 average tu memang 36, 66 dengan 99. Okey, sekarang ni yang kau submit banyak dekat agensi Adobe, Shutterstock? Kalau start aktif daripada dulu Adobe Shutterstock. Sekarang ni baru nak start explore, maknanya ambil yang lama-lama tapi rugilah dulu tak belajar metadata kan. Jadi kena copy balik. Tapi yang baru-baru Dreamstime dengan deposit foto dengan PRF. So letak je. Okey. Konten yang lama-lama tu dah macam slow sebab zaman-zaman konten-konten lama macam cryptocurrency dulu ada banyak kita buat icon kan. Buat icon ni senang, buat icon terbiar. And then lepas tu daripada icon tu kita manipulate sikit, letak background, lukis-lukis sikit, jadikan dia macam tapi kalau tengok vektor ni, vektor teknologi ni konsep agak kurang. Jadi kita main vektor kena cepat.
Kalau COVID itu terus buat COVID dengan bentuk COVID dia dengan ubat dengan strain. Kita main macam tu. Okay. So kalau berkenaan dengan topik hari ni kan, income catching 10% kan, engkau punya yang kau hantar dekat agensi-agensi, ada 4 agensi tu tadi, boleh ke kau kata yang actually Shutterstock ni dia punya efek yang paling teruk sekali lah berbanding dengan sebelum COVID ni dulu? Kalau nak paling teruk sekali tak juga, sebab Shutterstock ni dia walaupun dia 10%, sekali dia cover balik dengan SOD dengan OD dia tu. Jadi macam as average bila kita banyak main sebab aku income paling banyak dekat Vector. So dia punya efek tu lebih kurang 30% je. Dia tak macam orang lain yang biasa dapat SOD OD yang $10 kan. Dia rasa drop tu banyak. Kita drop dalam 30%. Macam daripada 33 sen kepada 10 sen. So dalam 30% lah. Jadi kalau kita biar je, tapi kita double up dengan main volume balik, so dia cover. So dia punya average income agak konsisten. Dia sikit beza, dia tak ada drop banyak sangat. Sebab kita dulu tak rasa dia kacim besar. Kita main volume je kan, main volume dia. Okay, jadi maksud kau tak terus abandonkan Shutterstock ni. Engkau akan terus submit juga. Kau doublekan kau punya usaha engkau untuk pastikan engkau punya income still lebih kurang sama berbanding dengan sebelum COVID dulu. Effort tak adalah double tapi konsisten je. Okay, maintain je lah. Sebab dia maintain, just tambah macam mana kita punya disiplin sebelum tu, tak adalah banyak. Sebab overall baru dalam 3.3 ribu lah, 3,300. So kita maintain tambah sikit-sikit, dalam setahun boleh tambah 300 stock, cukup lah. So maintain konsisten je. Every day ataupun selang 3 hari paling maksimum kalau kosong top up. So dia akan refresh balik semua submission yang lama tu mesti ada sales. 300 setahun maksudnya sehari at least lebih kurang satu lah Vector kau kena buat lebih kurang satu je. So okey lah, dia tak adalah banyak tapi kalau multiple agency, kalau macam-macam campur boleh lah. Boleh lah beli kecil, beli mainan kan. Boleh lah beli masa tak ada sangat kan, tapi okey lah. Dah buat part time lah? Part time je, sebab kita kerja full time tu yang tak nak cari masa susah. Okay. Kan? So, buat benda ni sebab boleh cover benda-benda yang ni lah, yang kita suka lah kan. Yelah, kadang-kadang kita kena ada minat juga nak buat benda ni kan. Kalau tak minat memang susah jugalah. Ada berhenti. Cepat berhenti and then cepat sejuk. Kau punya semangat nak submit tu kurang kan. Nak tanya dekat Faiz lah. Kau dengan Mawardi pun banyak buat drone kan. Si Hendrik pun baru dapat sale 26 sen video drone. Dengan keadaan yang quite strict juga rule sekarang ni kan. Kau macam mana kekerapan kau, masih macam dulu lagi fly ke ataupun macam mana? So drone ni sebelum dia jadi isu hangat, better kita tone down sikit. Jangan too much exposure gambar apa yang gambar terlampau bombastic sangat, cinematic sangat kan. Especially kita fly dekat landmark apa semua tu. Don't too much jadi macam apa? Try to expose punya gallery. So I give you example lah kan. Bila kita nak fly drone, best kita avoid tempat yang crowded places kan. Tempat yang boleh, yang tak ada orang kat situ kan. Tengok kanan kiri, line clear, GPS lock, terus fly, take picture, landing, dah cabut. Jangan terlalu lama. Sebab what's coming next ialah drone akan jadi lagi lebih strict. Dia akan nak implement kononnya nak licensing kan, licensing fly. Walaupun kita cuma drone kecil bawah 20 kilo, lepas tu shoot untuk personal punya ni kan. So better kita kata tak ni sangat lah, tak expose sangat lah. Shoot for yourself saja boleh, tapi nak tunjuk go live, tengok tengah shoot drone apa semua, jangan. This is the right time at this moment. Ya.
lebih baik submit terus dekat agensi kan. Jadi submit terus dekat agensi, duit pun dapat, kemudian tak timbul isu dan tak trigger dengan certain pihak-pihak. Sensitif lah sikit benda drone ni. Okey. Okey, ada nak tanyakan Mawardi ataupun Jaiz lagi tak, bro? Kalau mana tahu ada nak tanya soalan-soalan lagi berkenaan dengan vektor ke berkenaan dengan ni, ada sesiapa nak tinggalkan ni? Minta feedback from all footage sale rate macam mana. Okay, ada yang aku best ni nak tanya daripada korang semua. Footage sale rate macam mana korang jual footage? Nak kata footage ni kita tertinggal seorang lagi, Hafiz Abdul Kadir. Dia punya footage lebih kepada genre time lapse. Itu kita nak tahu juga tu, time lapse affected teruk ataupun tidak dengan gaji yang baru, dengan level yang baru ni pada tahun 2021 ni. Tapi dia dah tak ada, nanti ada peluang nanti kita interview dia lah. Yang lain-lain macam mana yang berkenaan dengan footage, video footage ni? Okay. I nak bagi tahu pasal footage sikit. Kalau dulu biasa kita footage kan, kita dapat berapa, $16, $20, $28 kan. So sekarang baru-baru ni kita dengar yang macam-macam, macam kisah Hendy ni kata baru dapat 26 sen. Yang ada kata baru dapat 70 sen, dapat RM1.50 untuk footage je. So ada possible tak untuk footage punya rate ni akan datang pun jadi senasib macam gambar ni je. Kalau boleh memang tak nak lah kan, tapi yalah kita better kena ready lah kan kalau benda tu betul-betul jadi kan. Sebab sekarang ni dia memang dah start dah. Yelah, kita tahun baru ni pun video pun kita turun level 1 juga. Lepas 15 after 10 downloads baru kita naik level 2. Naik 15%. Jadi aku rasa nak tak nak memang kita akan affect juga dengan rate yang baru, rules yang baru oleh Shutterstock kan. Jadi cuma tak tahu sebab kita ni macam akulah, personally aku tak banyak sangat adalah sekali-sekala je terjual footage. Jadi nak tengok efek dia tak nampak sangat lah. Tapi aku tak jumpa lagi sale yang besar-besar melalui footage ni untuk bulan ni. Mungkin kena tanya yang selalu ataupun yang 80%, 90% download footage ke, mungkin dia boleh bagi komen yang yelah boleh nampak kan dia punya perbezaan dia. Faiz, kau punya sale footage ni mana? So video aku dekat Shutterstock baru level 1. Nak kata rasa bulan ni paling besar sekali $14. Yang paling video. Video. So yang paling kecil sekali 50 sen sahaja. Aduh, sakit hati. Tapi itulah still money kan, 50 sen still kita terima saja seadanya. Yelah. Aku punya advice lah actually kan, macam aku nak take from Mawardi punya komen tadi. Betul, kita punya sale ni memang dah turun dan semua kan. Tapi kekerapan tu dia depends lah. Memang hang tak boleh dapat macam unless kalau macam kata hang macam Zairi ataupun Hafiz kan, memang dia orang ni memang total footage apa semua kan. Cuma macam kata yang main footage macam aku pun aku main editorial dia apa semua kan. Sale ada, tapi memang macam tu lah, memang depends dekat kehendak buyer lah actually kan. Memang nak kena macam ni lah, nak kena macam apa ni Jaiz kata tadi kan, kena refresh balik lah benda-benda tu apa semua kan. Tapi itulah problemnya, kita nak predict apa yang dia orang nak tu, itu yang kadang jadi masalah tu kan. Cuma satu cara yang hang nak buat benda ni pelbagaikan agensi. So hang submit dekat semua agensi kan. Macam aku submit footage dekat Deposit Photo, dekat Shutterstock of course, and then satu lagi dekat Pond5 kan. Pond5 ni pun hang nak aku risau kat Pond5 ni nampak ada macam gaya-gaya ni dia orang nak restrictkan harga footage tu, maknanya dia orang kata tukar harga footage instead of kita yang tentukan sendiri apa semua kan. Sebab dah silap aku Hafiz dia ada komplain dekat Pond5 sebab dia orang setkan harga tu walaupun kita dah letak kita punya harga, tapi dia orang automatik akan kurangkan harga tu ikut dia orang punya adalah dia punya algoritma apa semua yang dia kira itulah yang harga footage yang sesuai dengan semua kan.
Oh. Nak cerita lebih tu kena tanya dengan Hafiz lah macam mana tu. Tapi aku dah baca dia punya posting pasal tu dekat dalam kita punya group kan. So actually semua agensi ni aku rasa ni memang commission dia akan down lah in the future, definitely 100% lah. Okay. Midi. Ya. Okay, nak tambah sikit lah. Okay, Okay. Seposin ni, from aku punya view lah, Seposin ni sebenarnya dia datang daripada buyer yang subscribe license yang besar. Right. For example, kalau kita tengok, kalau siapa guna Windows 10, kalau sebelum nak login tu, almost every 2 ataupun 3 hari dia akan Windows 10 akan tukar gambar, landscape macam-macam gambar. So aku suspect agensi yang besar macam Microsoft, dia beli satu license yang besar. So bila dia mencari gambar-gambar ni yang jadi sposin. So gambar-gambar ni yang sposin sebab satu buyer yang beli license banyak. So dia just pilih, dia just random. So dia pilih sebab yang ni commission yang sposin. Tengok buyer yang beli satu, dia tak beli pukal, dia beli 1-2 yang kecil-kecil. Yang ni yang kita akan dapat license yang agak dia punya commission agak cantik. Kalau dalam vector, kalau kita tengok common vector yang sama memang 10 sen. Tapi kalau kita satu vector yang rare lain, dia dalam 48 sen, 50 sen dekat Shutterstock. So 50 sen kita dah maintain. Kalau dulu 33, sekarang 50 sen. Okey lah, 50 sen cantik juga. Kalau kita naik level 2, level 3 lagi cepat. So sekarang ni by Januari level 2. So bulan depan target level 3, and then after that masa macam tahun lepas bila dekat level 4 tu dia nampak macam konsisten macam sebelum ni. Yes. Kalau dah target nak cecah level 4 je. Level 4 dah cantik dah. Target by April, March ataupun April kalau dapat okey dia konsisten. Tapi bila kita buat satu benda yang common, yang agak sama dia semua kan, bila datang satu jerung dia beli, dia borong habis, so semua tu dia akan jadi sposin dia. Kita nak cari yang orang kecil, dia tengok okey ni buyer yang kecil, yang buyer beli license untuk 10 gambar. Yang ni baru commission kita besar sikit, bukan sposin. Yelah, tapi cumanya aku nak kena correctkan sikit lah. Even kau dekat level 4, level 5 pun kau sudah akan dapat bayaran commission sposin. Betul, sposin. Dia sama kan? Kalau buyer besar, kita kat level 5 pun kita akan dapat sposin. Right, exactly. Kita akan dapat sposin. So konten, lagi memilih konten yang agak niche area. So kebanyakan aku ambil area daripada aku punya job scope kerja seharian. So bila benda-benda baru aku check dalam Shutterstock tak ada, so aku start produce. So kita main by tagging. Tagging baru ni bila letak dia tak sampai seminggu dah mula dia crawling, dia ambil. Tapi dia bukan sposin sebab dia konten baru. Konten baru. Macam on demand jugalah kot. Dia on demand. So bila dia orang nak buat news, dia akan ambil. Tu tengok, okey kita maintain benda-benda baru ni, letak dia tu lah. So dia bukan sposin. Okey, bagus lah. Advice hang, kita kena keep on submitting fresh gambar lah, fresh product lah. Yep. Itu aku rasa Jais punya strategi untuk kira masalah sposin ni, macam mana cara dia untuk elakkan sposin dan dia dapat lebih lagi. Dia kena up to date lah dia punya content dia, ikut perkembangan semasa lah. Barulah on demand tu sale tu sedap. Yang macam aku ni macam yelah, tengok 7 download kan best kan, tengok 70 sen. Sedih juga 7 download 70 sen kan. Tapi dah rezeki alhamdulillah. Nak cakap apa tak? Bukan kesorangan Hamidi. Kali empat banyak tu. Yelah, boleh lah beli lauk hari ni, makan tengah hari. Okey, lagi tadi ada 2-3 orang nak masuk tapi kemudian keluar. Tak tahu video ada problem ke, suara ada problem ke, tak sure. Tak pasti. Tapi okey, Syafiq bagi tahu paling low footage 69 sen. Okey, 69 sen. Aku punya footage paling rendah 26 sen bang, lagi rendah. Okey. Jadi aku ni cakap ni, Port 5 auto turunkan harga bila view banyak tapi tak ada sales.
Ya, make sense juga lah kan. Sebab okey. Okey. Means daripada orang tak beli, dia turunkan harga, orang ada beli juga. Macam tu lah. Dia auto turunkan lah. Okey. Lagi ada apa-apa lagi kita dah tanya dekat ni? Aku cuma nak komen satu lah kan pasal yang apa ni yang apa yang cakap tu ni BNNU apa? BBNU. BBNU. Budak-budak baru nak up. Dia orang ni bila dia orang cerita punya sembang ya Allah, kata macam senang gila babi lah benda tu. Kau masuk kan dalam tu kan, nanti kau dapat hasil kan. Kau ingat senang. Aku kena tahu ini ilmu salah siapa yang ajar ni kan. Mungkin dia nak cari ni kot, referral kot. Aku suspect Jais ni. Tapi kita minta kawan-kawan kita dekat luar sana, kita actually kita sama-sama cari makan dekat pool yang sama juga kan. Jadi kita nak createkan kawan-kawan, kita nak upkan kalau boleh macam grup Microsoft Malaysia punya YouTube ni pun, kalau korang boleh share dengan kawan-kawan ke apa ke, tolong subscribe, tolong like. Kita akan keluarkan konten-konten baru setiap minggu. Kita akan bincangkan lah benda-benda macam ni yang kita nak, info ke, tips ke. Kita tak tahu tentang vektor, kita ada Jais ke, kita minta dia komen macam sale dia macam mana Mawardi overcome problem-problem ni, macam yalah, kita nakkan pandangan-pandangan supaya dia boleh jadi kita boleh guide, terima apalah kira apa tips daripada dia orang, dan kita tengoklah, pertimbangkan kita nak ikut ke tak ikut ke kan. Macam Matiau ni memang dah lama lah Tok Gulu dekat dalam grup. Jadi Jais hang punya mic off Off nanti yang bunyi TV. Bunyi TV. Dekat dengan TV lah. Tak apa, tak ada. Kira-kira saya nak malu nak cakap ke. Kalau dari segi tutorial, tengok Hendrik pun dah start buat tutorial dalam YouTube lah, cara nak edit gambar. Tu kalau boleh share dalam ni lah, siapa admin bagi Hendrik punya link dalam ni. So siapa boleh tu lah. So tengok Hendrik bagi aku, tak apalah, aku boleh cakap on behalf dia lah. So dia ni untuk editing dia memang expert untuk editing lah. So kalau ada apa-apa benda-benda yang nak edit, walaupun benda tu yang basic sekalipun, boleh just tanya dalam grup Facebook, mention nama Hendrik. So bila dia dapat nanti dia akan share lah macam mana cara nak edit lah. So biasa dia punya video tutorial editing dia biasa tak lama lah, biasa dalam 3 minit 5 minit je. So benda tu memang convenient untuk semua lah. So daripada yang luar-luar punya Mak Salim punya tutorial sampai 10 minit 20 minit, kita nak jimat masa biasa 3 minit 2 minit dah, benda tu dah okey dah. So nanti masukkan Andy punya link dalam ni lah. Kalau boleh. Kita hari ni dah sorry, media. Kalau macam kita ada stalkers lain yang ada YouTube channel ni apa semua ni, bagi tahu kita orang perlu akan promote dekat dalam grup dalam YouTube channel Microsoft Malaysia lah, insya-Allah. Kemudian sponsor lah untuk giveaway next week dia tu kan. Kan? So next week Hendrik akan giveaway. Tak kira lah dia nak bagi drone ke, dia nak bagi PC, nak bagi GPU ke, itu terpulang dekat Hendrik Hari ni dah banyak sebut nama Hendrik dengan hyperspeed ni. Hendrik keluar dulu bang. Iklan dah bayar dia kata. Dia block terus sampai ke Indonesia, dia block terus. Tapi macam ni lah, kita join Microstock, kita submit dekat agency. Sometimes benda-benda masalah-masalah COVID ni kita pun tak minta, affect kita punya income, yang full time, yang part time affect kita punya income. So kadang-kadang kita ada cara lain, nak marketkan cara-cara lain pun kita bantulah. Kita bukannya keluar duit pun, kita nak sebut nama Hendrik buat ni, Mawardi buat yang ni, Jais buat yang ni kan, kita tolong promotekan. Jadi kalau ada kawan-kawan nak kita upkan dia pun boleh. Next week kita akan upkan orang lain pula ke, kita tengoklah kan. Labu Studio itu apa? Labu Studio belum ada giveaway lagi lah. Nanti ada rezeki, nanti Labu Studio akan giveaway dalam channel Microstockers Malaysia. Aku sebagai top pengguna Microsoft. Kita orang memang ada plan lah nak buat program-program macam ni semua kan. So keep on watching ni apa semua. Nanti Faiz dia akan announce lah kot benda-benda macam ni kot. Aku tak boleh nak jam dekat lah sebab dia orang tak bagi permission kan. So aku pun tak tahu dia orang juga kan. So kita akan ada lah program-program lain
secara live ni semua. I mean, ini salah satulah kita daripada kita chat dekat Facebook so seminggu sekali kita buat macam ni, kita berjumpa face to face walaupun online semua kan. Nak buat apa ni, apa tu, jumpa-jumpa semua tu dah susah, nak keluar banyak orang pun dah tak ada kan. Betul. So ini something lah, kita start something online macam ni kan. So, Yelah, kita pun dah dekat setahun juga daripada last workshop kita Februari tahun lepas. Ini pun dah nak masuk Februari dah. Tambahan dengan COVID, ramai yang work from home, belajar daripada rumah pun ada. So kita gunakan platform mana yang ada untuk bagi grup ni semangat lagi lah. Kita tak nak, kadang-kadang ada yang dah semangat dah down ke apa ke. So kita bincang lagi benda-benda yang sama, kita bagi tips, kita push kawan-kawan kita untuk terus submit lah kan. Tadi Faiz apa cerita tadi? So buat kata Tok Bolu tadi, moving forward kita akan ada beberapa idea kan untuk the group Microstalker Malaysia. So just stay tune. From time to time kita akan buat announcement. Yalah, giveaway ke apa kan. Nanti beritahu je lah. Okey. Mana tahu Jaiz nak bagi ke, Mawardi nak bagi giveaway ke, boleh dialu-alukan. Kita orang terima je dan kita orang penyampai je. Lagi okey, tentang topik sponsor ni, kalau tak ada siapa-siapa nak masuk, Labu bagi R5 giveaway. Banyak engkau punya R5. Dengan kamera punya banyak. Hari ni nanti kita cerita ni tentang kamera apa. Semalam dah keluar GFX 100S. Sebelum tu A1 dah keluar Sony. Tak menang tangan bang. Income dah makin turun. Kau nak beli gadget lagi mahal kan. Macam harga kereta. Income $10. Aduh. Pergi shoot wedding minta 300. Aduh. Lagi pening kepala. Jadi benda-benda macam tu kita boleh bincang saja seronok-seronok. Kita bukannya nak menghentam apa benda. Kita tengok ukur baju di badan sendirilah kan. Kalau ikutkan hati R5 ke A7S3 ke, aku terima je kalau siapa-siapa nak bagi. Siapa dia nak bagi? Jadi topik hari ni okey, ada apa-apa soalan tak? Sebab kita sekarang ni dah 81 minit bang. Aku cakap hari tu nak buat 40 minit, maksimum pun 50 minit je. Sekarang dia dah pergi 81 minit. So terima kasih lah nak ucapkan kepada semua yang dah join. Sekarang ni pun ada 40 orang yang still watching. Harap perkongsian ni dapat membagi manfaat kepada semua lah. Dan jangan segan silu, boleh tolong promotekan kita punya group ni. Siapa-siapa yang baru nak up ke, nak join group ni ke, boleh join. Hati kena kering, telinga kena sabar, nak belajar ilmu bang, untuk income kita juga. Jadi aku rasa kan Jaiz kan kena promote kita punya live stream ni dekat apa, Shutterstock Malaysia tau. tak apa Jaiz, kau promote je, tak ada hal. Kita orang okey je. Kalau korang nak buat live stream pun kita orang join, tak ada masalah. Nak buat live stream pun okey, tak ada hal. Sebab kat sana tu ramai sangat yang baru. Dia punya pertanyaan tu dah upload tu, dia terus tanya berapa boleh dapat. Ayo. Tak tanya ilmu salah kot. Dia application tu, submit tu macam dibayar. Kau kena tunjuk engkau income kau the first month tu kau dapat berapa sale. Kau tunjuk yang first month. And then nak achieve after 4 years tu, itu kau kena tengok yang the first month tu macam mana. 2017 ni tu dah dulu. Kau tunjuk the first month kau dapat berapa, supaya dia orang kalau nak give up, better give up sekarang lah. Kalau kau boleh sabar 4 tahun, kau sabar. Jais, boleh bagi link profile ke dalam ni? So yang lain mungkin nanti boleh study ke, kalau tak keberatan lah. Profile untuk Shutterstock lah. Link profile tak ingat, tapi kalau Google Jaiz Anwar, Google dia Jaiz Anwar, ejaan Jaiz Anwar, akan nampak first page tu Shutterstock ada, Adobe ada, LinkedIn ada, semua ada. Okey. Ini memang dia buku keliling memang. Jaiz apa? Jaiz Omar. Jaiz Anwar. Jaiz Anwar. Jaiz Anwar. Sebab nama tu unik, dia tak ada sama dengan orang lain kan. So first page Google tu semua ada kat situ. Okey. Oh, Jaiz Anwar bersambung kan? Oh, okey.
Okey bro, untuk last lah aku rasa kan, sebab ni pun dah makan sejam lebih dah ni. Aku nak round table dulu, aku nak tanya berkenaan dengan topik hari ni, yalah income 10 sen kan. Apa pandangan korang tentang income 10 sen ni? Ada nak bagi sepatah dua kata sebelum kita ending session kali ni lah. Ingat kita mula daripada Tok Ngulu dulu. Tok Ngulu, kau nak buat kesimpulan terakhir? Aku bagi last. Kau bagi last. Okey, kita pergi dekat tetamu kita dululah, Mawardi. Tentang topik income 10 sen. Last komen. Okay. Ya, first kali give up lah. Give up lah. Kurang sikit contributors. Korang ajar daripada 38 jadi 10 sen. Kau ajar betul. Penat kumpul sampai dapat 10,000 USD, tiba-tiba patah balik 10 sen. Sampai tak sakit hati. At least 25 sen pun, at least 25 sen lah kan. Lebih teruk daripada 25 sen, jadi 10 sen. So give up lah, memang give up. Siapa cakap dia tak ada effect dengan dia, itu memang bohong lah. Memang give up. Okay. So, okay. So itu je lah yang saya boleh cakap. Tapi apa sekarang inilah market, sebab stock market ni bapak dia punya. So dia sama ada dia nak ke tak nak. Kalau kita tak nak, kita nak take it or leave it lah. Kalau tak nak, kalau tak nak, kita buat sendiri lah. Kalau kita pun tak ada kepandaian nak jual gambar, tak apa, sebab kita ni consider memang kita pakai orang punya platform. So suka hati dia lah nak bagi kita 10 sen ke 5 sen ke. So kalau kata terus terang cakap, kalau rasa benda ni kita tak boleh move on, kita dah kena fikir cara lain lah. Tapi kalau rasa kita nak masih berfikir positif, kita boleh carry on balik. Sebab benda ni pun kalau kita usaha lebih, kita dapat lebih. Memang kita dapat sendiri. Kalau bagi aku, kalau kita bercampur dengan orang yang selalu berfikiran negatif, kita akan jadi negatif lah. Macam tu je. Tapi kalau kita bercampur dengan orang yang positif kan, ini salah satu kita punya group malam ni sebab kita buat chatting ni sebab kita nak positifkan balik kita punya moment tu. So kita tak nak yang memang ada setengah orang dah tak pegang kamera, dah tak pegang PC semua nak edit semua kan. Memang ada. Benda tu memang wujud. Kau bukan kata aku aku mengata untuk diri aku sendiri lah sebenarnya. Aku terasa siut. Daripada bulan 5 aku tak submit, aku terasa siut. Betul. Yang ada pada golongan kita sendiri, kita block account seminggu, sebulan sebab kita dah buat protes kan. Tapi itu pada yang masing-masing lah. Tapi sekarang ni dah masa untuk kita backup balik lah. Kalau kita rasa kita nak proceed, kita proceed lah. Tapi memang kena lebih, tak boleh duduk tempat yang selesa lah. Kena work harder lah. Kalau macam dulu kan, still 38 sen, lepas tu dah goyang kaki dah. Dah dapat level tu dah goyang kaki dah. Tak payah nak submit apa. Sekarang ni dah kena balik lah. Tapi yang sakit hati macam Tok Menguru kata lah, sebab benda ni tiap-tiap tahun kan, tiap-tiap tahun dia kena pusing balik. Itu yang sakit hati tu. Kalau dia kata okey lah, dia kata start Januari, lepas tu sampai Disember tu betul bersambung macam dulu, okey lah. So kita ada sikit motivasi ni lah. Ada semangat kat situ lah. Tapi sampai Disember lepas tu dia repeat balik. Kau bayangkan kalau orang yang slow submit, by 30 Disember dia baru masuk level 2 bang. 1 Januari dia turun balik level 1. Baru nak merasa gaji naik 15% kan. Tak, itu kalau level tu. Kalau dia dah Disember tu dia dah level 6 dah. Level 6. Januari dia level 1 balik. Bang. Dah nak ambil UPSR, tiba-tiba kau masuk darjah 1 balik. Itu tapi kena move on lah benda ni. Yalah. Okey, seterusnya untuk Bro Jaiz, bagi komen sikit tentang topik malam ni bro. Bagi nasihat ke tips ke apa sajalah. Okey. Bila 10 sen Flash mula-mula tu memang ada join stock coalition, kita block stock seminggu, kita stop seminggu, then after that buka balik, sales datang balik lah macam biasa. Tapi lama-lama kita fikir juga, bila buat vector ni dia ada banyak style. Okay,
yang ambil masa berjam-jam untuk satu design pun ada, yang ambil masa lebih kurang 10 ke 15 minit untuk satu design pun boleh buat. So bila seposen, effort pun seposen lah. So bila study tu, dulu banyaklah main design cantik sikit buat kan. Tapi income sama seposen, tapi effort penat nak buat kan. Bila dah lama fikir, bila dah beberapa bulan selepas yang dia announce posen tu, dah last patah balik kepada traditional vector, main flat je. Flat ni senang buat. Flat, color flat, design flat, tak perlu ada banyak-banyak elemen, tak berat, buat pun sekejap. Yang penting dia niche area. Kita tak buat vector yang macam kalau buat icon pun bukan icon yang dah melambak-lambak dalam stok. Kalau kita boleh search, dia tengok macam contohnya macam piggy bank tu banyak berjuta. Kita buat yang baru. Buat baru like, kebetulan aku dalam dunia cyber security. Bila kita bekerja ni, kita ada banyak jumpa elemen. Bila kita cari benda-benda tu, tak ada. Sebab mungkin orang cyber security ni dia tak contribute kepada stok. So kita guna advantage kita, knowledge yang kita ada dalam industri, kita produce kepada orang industri. Sebab kawan-kawan pun bila nak buat presentation apa semua kan, kita lukis sendiri icon sendiri semua, dan kita submit. So last benda-benda tu diambil. Ada certain tu macam Sophos pernah pakai aku punya gambar, dekat Tech Radar ada banyak pakai aku punya content IT cyber security. So okey lah, Tech Radar pun ambil, Sophos pun pakai. Jadi so kita target niche area kat situ. Niche area cyber security sikit, healthcare. Jadi kena apa? Kita pun kena ubah cara kita lah. So seposen, effort pun kena seposen lah. Kalau beria sangat susah agak tu kan. Yelah. So masa lah. Sebab vector ni masa. Kita spend depan PC galit tu. Berjam buat kan. Masa kita tak ada masa sangat buat kerja kan. Buat sekadar lah. Seposen, effort pun seposen. Macam tu. Simple. Okey, terima kasih Faiz. Faiz pula Jaiz. Okey, sekarang ni Faiz bagi komen sikit bro. So seperti yang dua panel kita dah cakap, number one, saya nak tambah sikit lah, we must stay on the positive side lah. Tengok keadaan sekarang, tengah pandemik, darurat apa semua kan. Business dekat luar sana is closing while kita masih lagi generate income, cuma sikit sahaja kan. So as if kalau nak invest kat dalam new outing, tak perlulah kan. Nak invest kat dalam new gadget, lagilah rasa tak perlu. Just pakai apa je yang gadget yang kita ada, shoot mana yang as simple as possible kan. Dan keep the momentum je lah itu. Okay. Alright. Nasihat yang bagus juga daripada Abang Faiz kita So next, Tok Ngulu, last. Okay. Aku punya opinion macam ni lah kan. Nombor satu, kita buat semua benda ni semua part time kan. So kalau macam kata part time ni, kita kena tengok daripada pandangan keseluruhan lah, daripada holistic view kan. Kalau macam kata income dekat Microstock, dekat Shutterstock ni dah kurang, so kita kena create something lah untuk tambah balik, tampung balik income yang kita hilang kan. I mean that's why aku punya cara aku buat YouTube kan. So alhamdulillah YouTube aku pun sekarang pun dah berjalan dengan bagus lah ni apa semua, alhamdulillah lah benda tu semua. And then nombor dua yang aku nak cakap pasal benda ni, submit multi agency kalau masih lagi untuk apa ni nak buat Microstock ni lah. Macam aku memang sokong dengan Mawardi tadi. Sekarang ni apa kena kiblatkan Adobe Stock lah, bukan aku nak kata dekat Shutterstock kan, tapi betul lah exposure tu kalau kita tu sakit gila bang kan. Might as well kau concentrate dekat Adobe Stock, jadikan dia sebagai agensi utama, and then yang lain tu semua tu agensi sampingan lah yang support punya main agency kan. Dan satu lagi tu whatever it is lah, kalau kau pandang benda ni daripada secara keseluruhannya, tang exchange rate macam yang aku cakap tadi tu, kita still earn apa ni okay lah, macam Faiz kata tadi, banding dengan orang lain yang tak ada kerja ni apa semua kan.
So monthly income pun insyaAllah kita boleh dapatkan. Cuma benda ni kalau macam aku sokong juga dengan Mawardi tadi, now is not the right time lah untuk orang baru join. Seriously, sebab kami-kami yang dah lama join beberapa puluh tahun ni, macam aku dah dekat 12 tahun, dah 11 tahun dah. Aku survive ni sebab pot aku besar. That's it. Sebab sekarang pun aku dah macam kata dah tak ada hati nak submit dekat Shutterstock kan. I mean 10 sen kan. I mean memang dia tikam dalam kan. Tapi aku alhamdulillah dulu masa yang aku start ni memang aim nak buat aku punya pot besar kan. So at least aku boleh dapat setengah daripada income yang dulu pun okay. So that's why aku nak kena cari benda lain yang boleh tampung income yang hilang tu kan. So itulah, kalau nak start sekarang ni memang susah, memang nak dapat 10 sen kan. So fikirlah macam ni semua kan. Tak adalah macam Mamat yang post kat dalam kita punya group kan. Tiba je masuk IM kan. Dah boleh sell ni, dah boleh jual apa semua kan. I mean tak tahu aku nak cakap apa benda tu kan. So itu je lah Billy daripada aku. Okey. Itu cakap orang nasihat daripada income yang di atas 51,000 gambar dalam galeri Shutterstock dia. 151,000 bai. Hari-hari kau shoot gambar 10 keping, 365 hari, baru setahun kau dapat 3,000. Macam mana dia boleh cecah 151,000, aku pun tak tahulah. Tak heranlah janggut dia dengan rambut dia pun dah putih. Okey, aku dah ucapkan terima kasih kepada semua daripada Tok Ngulu, Faiz, Jaiz dengan Mawardi sebab join kita sama-sama So next week kita akan buat sama juga. Kita akan fikirkan satu topik yang menarik juga untuk kita sama-sama bincangkan. Kita naikkan semangat kawan-kawan kita kan. Kita akan ajak kawan-kawan lain lah. Kalau ada yang genre-genre lain macam time lapse ke, kalau ada yang boleh nak join sekali pun bagus juga. So saya mewakili channel YouTube Microstalkers Malaysia mengucap terima kasih kepada semua, kepada penonton-penonton, semua yang dah bagi komen semua, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Siapa nak sponsor di masa-masa akan datang pun saya ucapkan awal-awal terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa lah, kalau boleh sponsor lah kan. Okay, so kita berjumpa lagi di masa akan datang. Saya ucapkan semua dijauhi daripada penyakit COVID ataupun apa-apa penyakit, dan kita teruskan berjuang dalam dunia microstock untuk memperbaiki kehidupan dan income kita di masa-masa yang akan datang. Okay, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, dah end. Okey, dah. Okey, Jaiz, Mawardi.